No. Tuan-tuan nak tengok macam mana tuan-tuan tengok ah. Tuan-tuan berasa tak puas hati, tuan-tuan tanya. Saya akan abang. Jangan duk merepek bab lain. Tanya bab Tuhan ni. Saya akan abang tuan-tuan satu-satu. Sebab saya tak belajar. Ni laduni. Ni benda laduni. Ladun. Dia main terus. Dia main terus. Saya tak belajar dengan siapa-siapa buat ni. Dia main terus. Dia buka. Dia sumbat masuk. Dia bagi saya faham. Saya tak belajar dengan siapa buat ni. Sebab Tuhan kata, aku yang menjadi mursyid. Tak ada siapa mursyid dari dunia ni. Aku yang ajar. Sebab aku al-alim, al-hakim, berilmu dan bijak sana. Sebab aku boleh ajak burung tempua buat sarang tanpa akal. Burung tempua tak ada akal. Aku boleh ajak dia buat sarang. Takkan hang aku tak diajar. Aku boleh ajak penyu nak bertelur kena pergi di pantai yang ada pasir yang kering. Takkan aku tak boleh ajak hang. Tuan-tuan rasa tuan-tuan belajar dari guru ke dari Tuhan? Nak kata hari ni. Saya teringin nak kata betul-betul. Saya nak rembat betul-betul. Kalau mati pun balik mudah. No. Saya habang dah kat tuan-tuan. Saya berani challenge lah. Saya berani challenge siapa-siapa saja bab Tuhan ni. Saya berani challenge lah. No. Nak bangun kata tak betul. Cerita hak betul. Sebab saya nak dengar sungguh hak betul guna. Tak ada lagi Tok Guru cerita hak betul-betul tentang Tuhan ni. Dia tak dengar ni. Semua main kat atas ni. Tiru sana, tiru sini. Inilah betul. No. Allah Ta'ala tengok kita bukan tengok main-main. Dia tengok serius tu. Tuan-tuan tahu tak? Kerana pandang dia dekat kita ni very, very serious. Sungguh-sungguh. Tuan-tuan tahu, terbit buah durian tu. Tuan-tuan tengok nilai durian tu kecil lah. No? Tuan-tuan pergi ambil pokok durian, tuan-tuan tebang, belah durian, belah batang dia tu, belah. Tuan-tuan ambil dalam batang tu, buat keluar, pergi rendam layak minum. Kokok ada manis durian, pergi tengok. Tak ada tu, manis main dari mana ni? Tuhan kata, itulah kecintaan aku, manis tu kecintaan aku dekat hang tu. Nak bagi hang menikmati. Hang bukan tahu. Aku teringat dekat hang buah durian mai. Keluar untuk hang. Hang tengok buah durian dan makan, hang tahu tak cinta aku dekat hang tinggi mana? Okey. Kau surat berapa? Ustaz boleh share Ustaz? Macam mana kan dulu Ustaz ni belum jadi Ustaz kan? Ya, ya. Apa yang membuatkan saya jadi Ustaz? Maksudnya turning point dia. Okey. Saya duduk kerja di Langkawi masa tu. Saya kerja di Langkawi sebagai chef di parti. Di Holiday Villa. No, lantai tengah. Saya kerja Italian food, Italian restaurant. No. Saya bagian buat spaghetti, bolognese, marinara, spaghetti apa. Lepas tu buat lasagna. Semua Italian food lah. Saya menjadi dalam bidang tu. Beberapa satu hari saya tengok satu Italian person tu main, dia makan, dia masuk dalam dapur. Dia panggil, dia kata, siapa yang buat spaghetti ni? Saya kata, saya buat. Dia kata, mai ikut saya. Saya pun ikut dah. Duduk, dia kata berdiri kat situ. Kalau mau apa tak kenal, dia makan. Duduk, dia baca doa. Tak tahulah doa dia lah, tapi dia baca doa. Saya duduk terpandang. Dia ni bukan Islam. Sebab daripada nama dia, kita tahu dia bukan Islam. Tapi dia pun dia baca doa. Dia makan, dia tengok saya. Dia spaghetti, wonderful. Dia nak main, suruh saya tengok dia makan, kata benda tu sedap. Saya terpanggil. Pasal apa dia buat lagu tu? Gerak ni main dari mana? Saya fikir. Daripada mula tu lah, saya terus fikir. Tengok apa tu fikir. Dia ni panggil aku sebab apa? Dia tengok apa kat diri aku ni? Apa yang ada dekat sini? Rupanya, di situlah bermula ma'rifat Allah. Bermula mengenalnya Tuhan. Maka hari-hari masuk dapur, bos tak ada briefing, saya briefing dekat sini. Cakap pasal agama. Anda ada share cakap pasal agama. Saya cakap, lepas ambil Italian ni kan banyak western punya barang kan. Bailey, oregano, thyme, sage, semua rempah-rempah ada, herbs and spices. Dia punya cheese, dia beratus cheese, mozzarella kan. Apa banyak cheese lah, beratus cheese lah. Saya duduk tengok, Allah Ta'ala buat makanan macam ni.
kan? Ada buah zaitun dia, ada macam-macam. Minyak yang paling best untuk masak adalah minyak zaitun lah. Kolesterol zero. Kan? Tapi kita pula nanti sakit otak. Pasal apa? Dia mahal. Kan? Tak boleh bonyaknya sakit rambut punggung. Pasal dia mahal. Kan? Itu yang kalau orang balik buah. Saya balik Mekah, orang bagi kurma. Orang kata, Ustaz, kurma jual balik tak? No. Saya balik untuk saya. Kalau nak pergi pun seorang 2 biji. 2 biji je. Oh, tak boleh sakit rambut saya gugur. Macam siapa tak? Mahal. Mahal gugur lah rambut aku. Makan 2 biji pula. Dah lah hantar ayat dia. Nak banyak. Banyak nanti enggak makan 2 biji. Jadi sembang. Di mana saya duduk dengan waiter, waitress di mana agak, saya mesti sembang bab agama. Tamilah bermula. Duduk dalam mesyuarat, saya cerita ke Tuhan ya. Cerita pasal apa kita main mesyuarat, pasal apa semua, mereka tak faham. Sebab duduk sembang belakang, gila dah tekor ni. Apa cerita aku pun tak tahu. Tapi waktu tu hati dah terpaut. Tak ada kita keluar dalam perut ni, tak ada hijau ni, keluar. Ayah saya. Tak ada banyak, tak banyak turun juga lah, tapi tak banyak sangat. Dia tanya, mak saya kata kat dia, ni anak kita ni hak mana nak jadi jawab? Mana aku tahu? Kalau boleh jadi, aku boleh jadi semua. Rupa-rupanya turun kat saya. Saya ni, tak Tuhan bagi. Bukan belajar banyak sangat pun. Tapi pergi dekat satu tok guru, tajuk tok guru Tauhid ni cerita. Saya bangkit tanya, Ustaz abang tak betul you. Abang pergi betul boleh kan? Dia cengang-cengang, orang ramai. Saya masa tu, saya habaq benda betul. Dia kata apa yang betul? Saya cerita kat dia. Dia duduk pada cerita, dia tengok saya. Habis-habis semua, dia baik saya. Esok main masjid saya habis. Buat apa? Main. Buat istimewa kan? Perhimpunan orang-orang alim. Tok guru. Main seluruh Kedah ni pun. Saya dia panggil pergi cakap. Nak cakap apa? Semalam bukan hafal, semalam keluarnya. Hafal tak apalah. Aku dia cakap, Allah perlu keluar ni. Dia dah cakap macam semalam. Mana boleh Ustaz? Saya bukan hafal. Kok mana pun cakap juga. Cakap keluar. Masjid ni panggil sampai sekarang. 20 tahun dah. Apakah masih lagi relevan ilmu laduni pada masa sekarang? Pertama, salah faham dalam menentukan mana laduni. Apakah mana min ladunna? Maknanya ilmu daripada Allah. Bila ilmu daripada Allah memang relevan. Cuma tafsiran kita bila ilmu laduni maknanya dalam mimpi. Dia dapat seorang contoh. Jadi susah. Ada hak yang syekh tasawuf tarikat dia pergi Mekah. Balik Mekah dipanggil orang semua, awak semua kena taat kat saya semua. Kena ikut arahan saya. Kawan ni kata, kenapa? Saya pergi ke Mekah, saya mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tawaf saya mimpi Rasulullah. Rasulullah telah bagi tahu aku lantik kamu dan suruh orang lain pakai ikut kamu semua. Mungkin royak pesanan ni. Jadi dia duduk jaja kita. Kalau Rasulullah, siapa dia nak tentang? Hasya lillah, waliyahzubillah. Kita tak akan tentang. Jadi nampak dia duduk jaja kita. Maka kawan seorang lagi pun nak kena dia macam mana. Pergi pula Mekah, bagi tahu pula selepas balik Mekah, dia kata saya mimpi Rasulullah juga. Rasulullah bagi tahu saya, dia tarik balik tauliah lantik tu. Expired dah, habis dah. Jadi kawan tu nak hujah apa dah, ni tarik balik dah. Maknanya kadang-kadang hujah yang tak betul, kadang-kadang kena mari kot tu juga. Maksud saya, ini masalah. Kerana kefahaman maksud laduni itu. Tapi kita faham dari sudut lain. Kita faham syarat nak dapat laduni. Pertama, orang tu orang Islam. Kedua, orang tu orang kuat beribadah. Ketiga, orang tu orang yang bertakwa. Keempat, orang tu orang yang suka belajar ilmu. Dia tak pakai zikir je, tiba-tiba dapat laduni. Tak ada. Dia kena ada syarat macam tu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kamu pada Allah, Allah akan ajar kamu. Sebab itu tokoh besar dalam masyarakat Islam, scholar yang hebat, tuan-tuan baca,
Mereka ni mereka yang kaki belajar. Imam Syafi'i ni bukan kaki zikir saja, belajarlah mengalim. Imam Bukhari sama, Imam Abu Hanifah sama, Imam Malik sama. Tapi kadang-kadang boleh masyarakat Melayu, Malaysia, zikir banyak, tak belajar, dapat laduni. Tu jadi pahaman jadi lain. Itu kadang-kadang cakap pun jadi ngarut, jadi tak nak berapa nak betul. Jadi orang pun nak adjust dengan dia tu, jadi pelik menu. Jadi benda-benda macam ni lah yang jadi kita kata bermasalah. Jadi tuan-tuan, dan dia kata di sini seterusnya junjungan menyambung sabdanya, iaitu hanya pengetahuan itu dengan belajar. Dia tak mari dalam mimpi orang sebut ilmu laduni. Ilmu dalam gundi itu adalah, ilmu laduni tak ada. Apa yang orang faham ataupun tuan-tuan faham tentang ilmu laduni? Ilmu laduni ni orang kata ilmu tak payah belajar, dia mari dalam mimpi. Kita ni bukan Nabi tuan-tuan, mari jalan wahyu. Ulama pun belajar. Kita tengok Imam Syafi'i kita kan, dan juga ulama-ulama yang lain daripada sebuah negara ke sebuah negara yang lain, kepada satu tempat ke tempat yang lain, seorang guru kepada guru-guru yang lain, melibatkan perjalanan rehlah yang begitu memakan masa yang panjang. Tiba-tiba ada orang faham ilmu ladun ini, dia datang dalam mimpi tak payah mengaji. Saya boleh cerita benda ni, bukan satu rekaan, saya pernah terlibat di dalam satu kumpulan yang saya tak sebut nama. Sebut nama orang akan marah kat saya, yang akan jadi fitnah. Saya pergi satu tempat uzlah 3 hari. Lalu ada seorang sahabat saya tu, dia membentangkan 10 kitab. Kitab nahwu ada, fiqh ada, tauhid ada. Lalu dia semayang ajak. Saya kata buat apa macam tu? Saya mula nak belajar ilmu yang dia pelajari. Dia kata kita akan datang dalam mimpi. Saya seronok lah. Masa tu saya belajar di pondok. Di pondok tak ada ajaran ni. Saya masuk cerita ajaran lain. Ini satu pengalaman saya. Sebab tu saya boleh cerita. Kalau orang nak, dia tak ada pengalaman, dia tak pernah terlibat, dia cerita, dia tipu. Dia duduk reka. Dia buat satu andaian-andaian palsu. Tapi ini pengalaman saya. 3 hari saya beruzlah. Malam tadi dia mimpi, dia kata dia ajar oleh tok guru dia ilmu nahwu, kawakib durriyah, nahwu lah. Oh, saya kata okey macam ni aku nak berhenti mengaji pondok ni. Mengaji pondok nak kena menghafal, kena mengaji, kena muzakarah. Jadi yang ni kita semayang dia ngajar dalam mimpi. Saya pun buat lah. Bentanglah buah-buah kita. Malam pertama tak jadi apa pun. Dia duk cerita hebat kan, dia dapat ilmu macam-macam. Malam kedua tak dapat apa pun, zikir. Dia bagilah zikir berpuluh-puluh ribu zikir sehari. Malam ketiga tak dapat lah. Tak dapat juga. Saya kata ni karuk ni. Dia kata inilah ilmu laduni. Ilmu yang tak payah mengaji. Sedangkan apa yang kita baca tadi, al-ilmu bitta'allum, Imam Bukhari kata. Ilmu mesti kena mengaji. Yang tak mengaji, kita nak kata siapa tak mengaji? Nabi pun mengaji, yakni mengaji dengan Allah Ta'ala, dengan jalan wahyu. Bawah daripada Nabi siapa? Sahabat. Ada tak mana-mana kalangan sahabat, mana-mana individu daripada kalangan sahabat ni jadi alim, jadi hebat, dengan dia tak payah berguru dengan Nabi? Sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis ni siapa dia? Abu Hurairah kan? Abu Hurairah ni dia mengaji, dia dapat hadis daripada Nabi tu melalui jalan apa? Semua mengaji, semua belajar. Orang bawa cerita. Ini semua berdasarkan kepada pengalaman saya. Orang bawa cerita itu, orang kata Nabi Khidir, dia tak payah mengaji. Nabi Musa pun dia kalah dengan ilmu Nabi Khidir. Nabi Musa pun belajar dengan dia. Tuan-tuan balik ni nak bagi kerja rumah, baca surah Kahfi. Nabi Musa Allah Ta'ala bagi wahyu. Khidir ni Nabi ke dia wali? Sebahagian ulama kata dia wali, tapi sebahagian ulama kata dia Nabi. Sebab Allah Ta'ala kata kami bagi ilmu di sisi kami. Maknanya Nabi adalah seseorang yang diwahyukan oleh Allah. Maka syariat juga adalah, dia berpegang kepada syariat yang diwahyukan oleh Allah. Cuma syariat dia tidak difahami oleh Nabi Musa AS. Mendapat keizinan daripada Allah. Kan dalam perjalanan semasa dia bersahabat dengan Nabi Musa itu,
innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nak bersahabat dengan aku boleh Musa, tetapi kamu tak boleh tahan dengan aku. Aku akan buat benda-benda pelik, kamu akan tanya. Jangan tanya sehingga aku cerita. Mula-mula naik kapal, dia tebuk kapal. Tengok, orang nak kerja di lautan, nak jadi nelayan, kamu merosakkan kapal dia sebab apa? Dia kata, aku dah cakap dengan kamu, jangan tanya. Dia kata okey. Nabi Musa kata, lepas ni tak tanya. Sampai tengok budak-budak duduk main, dia tangkap, dia kepok tekuk, mati. Tengok, kamu membunuh seorang manusia yang tidak berdosa. Kamu tanya lagi. Hidir kata, aku kata jangan tanya. Sampai yang ketiga kan, dia mendirikan bangunan di tempat yang tidak didiami oleh orang. Tengok, kamu nak dipuji oleh orang ataupun nak dapat upah. Lalu Nabi Hidir kata, sampai dah masa perpisahan aku dengan kamu. Cerita dia panjang, saya nak ceritakan tindakan Nabi Hidir juga berdasarkan kepada wahyu. Kita tak boleh kias. Mana-mana orang buat benda pelik yang bercanggah dengan syariat di zaman sekarang, kita kata salah. Nabi Hidir, pertamanya itu kisah sun Nabiyyin, cerita Nabi. Bukan semua cerita Nabi ni kita nak kena ikut. Dia sebagai iktibar dan pengajaran. Itu tak boleh lah. Sehingga orang kata, mesti kita kena ikut. Okey, mesti kita kena ikut. Nabi Ibrahim dicampakkan ke dalam api. Kita pun kena terjun dalam api. Sebab apa kena ikut apa yang berlaku kepada Nabi? Nabi Yunus kena telan dengan ikan nun. Kita pun nak ikut cara Nabi Yunus pun, masuk dalam perut ikan. Itu dia panggil cerita para Nabi untuk mengambil iktibar dan pengajaran. Bukan semua apa yang dibuat oleh Nabi itu mesti ataupun perlu diikuti, kerana setiap Nabi dan Rasul mempunyai syariat yang tersendiri. Kita nak ikut syariat siapa di akhir zaman ini? Yakni tidak lain tidak bukan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok soalan yang pertama. Apakah yang dikatakan itu ilmu laduni? Yang kedua, bolehkah kita mencarinya, mempelajarinya dan mengamalkannya? Minta jelaskan secara terperinci, takut pembawa amalan ini salah syarak. Alangkah ruginya kalau kita tersesat dan terpesong akidah. Baik, ditanya apa dia itu ilmu laduni. Kita selalu dengar ilmu laduni, orang cerita tentang ilmu laduni, belajar ilmu laduni ataupun dapat ilmu laduni. Apa dia ilmu laduni? Apa yang saya jawab bukanlah daripada saya. Saya hanya menukilkan, iaitu memindahkan jawapan-jawapan daripada ulama kepada orang ramai, itu saja. Tak ada jawapan daripada saya. Saya bukan ulama, saya bukan fuqaha, bukan mujtahid ataupun ahli tarjih. Cuma kadang-kadang kita jawab ringkas, batal, tak batal, sah, tak sah, kerana soalan yang begitu banyak. Kalau di 1,5 negeri masjid tu, soalan dia kalau satu malam, di antara satu soalan dia boleh jawab selama setahun soalan tu. Maknanya kita jawab 20 lah, ada berbaki lebih kurang 200 lah. Tak habis-habis. Soalan begitu banyak. Apa yang disebutkan oleh ulama ilmu laduni. Laduni ni gabungan dua kalimah ladun dan ya. Iaitu ya mutakallim. Ladun makna di sisi, ya ni makna aku. Ilmu di sisi aku, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pendapat ulama tentang ilmu laduni. Yang pertamanya, iaitulah ilmu yang Allah kurniakan setelah kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Nampak? Ini pandangan yang pertama. Contoh, kita belajar ilmu-ilmu, kita hadir kuliah-kuliah, majlis-majlis ilmu, kita dengar, kita rojak kitab-kitab ilmu. Kita tahu satu-satu amalan, kita amal amalan tu. Maka Allah akan beri kita satu lagi ilmu yang kita tak belajar pun, tapi kita dapat tahu ilmu itu. Itu juga ditakrifkan sebagai ilmu laduni. Jadi tidak ada timbul apa benda ni ilmu laduni tanpa belajar. Yang sebenarnya ilmu laduni dengan sebab mengamalkan apa yang telah kita belajar. Ada satu riwayat yang berbunyi, nampak, ta'allama, barang siapa yang belajar ni belajar ilmu agama, wa amila, dan dia mengamalkan amalan.
yang dia dah belajar tadi. Nampak? Allamallahu ma lam ya'lam. Allah ajar dia pula ilmu yang dia belum belajar. Daripada hadis ini dipahamkan ilmu laduni ialah kita amalkan ilmu yang telah kita belajar. Apa yang kita telah belajar daripada ulama-ulama yang muktabar, kita amalkan. Dalam kita mengamalkan itu, Allah tambah ilmu kita. Nampak? Maka itu dipanggil ilmu laduni. Sebab tu orang yang suka merojak kitab-kitab ulama, nah, setiap kali dia rojak, ilmu dia bertambah. Kemarin dulu dia baca dah tafsir tu, nampak satu ilmu. Hari ni nampak pula satu ilmu. Ada ulama kata ni ilmu laduni. Pendapat yang kedua, ilmu laduni, iaitu dah Allah beri kepada orang-orang tertentu. Contohnya Nabi Khidir alaihi salam. Nampak? Termasuk ilmu yang hijab daripada pandangan manusia. Ini pendapat yang kedua. Nah, jadi siapa yang dakwa ilmu laduni ni boleh belajar, bukan salah ni. Kerana ramai sekarang yang terlibat nak belajar ilmu laduni. Kita kata mari dengar orang ngajar sejik ada kuliah tak boh. Kita nak ilmu hak spesies sikit. Kita nak belajar ilmu dia, nak belajar ilmu laduni. Ramai terperangkap. Akhirnya jahil sampai mati. Nak ilmu laduni. Jangan terperangkap, jangan terpedaya dengan perkataan ilmu laduni. Ilmu laduni kita belajar, amalkan, Allah tambah ilmu. Atau ilmu yang ada pada insan-insan tertentu seperti para hukama. Contohnya yang ulama buat ilmu laduni seperti yang ada pada Nabi Khidir alaihissalam, sehingga Nabi Musa alaihissalam jadikan Nabi Khidir sebagai guru, walaupun Musa lebih tinggi martabatnya iaitu rasul. Jadi belajar fardu ain dulu, ikut step. Lepas fardu ain belajar fardu kifayah. Banyak sangat ilmu fardu kifayah kalau kita nak belajar. Ni nak ilmu ni jangan nak hebat. Ilmu kerana kita niat nak belajar ilmu agama, yang pertama nak redha Allah, yang kedua keluar daripada gelap jahil kepada terangnya cahaya ilmu, yang ketiga supaya kita tahu sah batal amalan-amalan kita, yang keempat supaya kita dapat berakhlak dengan akhlak yang baik, kerana tanpa ilmu kita tak tahu tentang akhlak-akhlak yang baik. Biar niat begitu. Soalan seterusnya Okay, you stream. Apakah yang dimaksudkan dengan ilmu laduni dalam surah Kahfi yang dipergunakan oleh golongan sufi atau tarekat yang sesat? Saya ingat saya dah jawab ilmu laduni ni, ada artikel saya boleh baca ilmu laduni. Dalam suratul Kahfi disebut min ladunna ilma, min ladunna, di sisi kami ilma, yang disebut pada ilmu Khadar ataupun Khidir alaihi salam. Khidir alaihi salam, ilmu yang diberi kepada Khidir ialah wahyu, bukan ilmu wali. Orang kata Nabi Musa alaihi salam pun tak boleh lawan Khidir. Sebab tu Nabi Musa ilmu syariat, Nabi Khidir ilmu hakikat. Sebab tu Nabi Khidir boleh bunuh budak, boleh buat benda-benda yang Nabi Musa tak setuju. Tak. Itu bukan jawapannya. Pertama, Nabi Khidir dia mempunyai wahyu dari sisi Allah, dia tahu. Nabi Musa dia ada wahyu dari sisi Allah. Sebab Nabi Musa dia tidak, hukuman Nabi Musa, syariat Nabi Musa tak kena pada Nabi Khidir. Nabi Musa bukan macam Nabi Muhammad. Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel ya. Sebab itu masa awal pertemuan antara Nabi Musa dengan Khidir, soalan yang disebut dalam riwayat Al-Bukhari kepada Nabi Khidir tanya Nabi Musa, "A anta Musa ila Bani Israel?" Adakah engkau Musa yang dihantar kepada Bani Israel? Maksudnya Musa dihantar pada Bani Israel. Apa yang Allah letakkan syariat Musa kepada Bani Israel tak kena pada Khidir. Khidir ada syariat dia sendiri, kerana dia ada wahyu dia sendiri. Tetapi Nabi Muhammad ilan nasi kafah, dia hantar kepada seluruh manusia. Ma min nabiyyin illa bu'itha ila qaumihi khassa wa laqad bu'istu ila nasi 'ammah, kata Nabi. Semua nabi diutuskan sebelum aku satu untuk kaum dia, sedangkan aku untuk semua manusia.
Tak ada siapa pun di kalangan orang boleh kata, aku tak terlibat dengan syariat Nabi ni, aku hakikat, hampa je syariat. Melainkan kata Al-Imamul Qurtubi ketika mentafsirkan ayat berhubungan ilmu laduni ini, melainkan dia menjadi kafir. Kalau dia kata saya tak kena, saya syariat tak kena, saya hakikat, dia menjadi kafir. Kerana dia telah menganggap syariat Nabi Muhammad tak kena kat dia. Jadi Muhammad tak diutuskan untuk dia. Panjang cerita ni, boleh rujuk apa? Ilmu makrifat itu ada dua. Yang pertama adalah kita mencari dari mengumpulkan ilmu melalui akal dahulu. Akal kita belajar sepotong-sepotong gitu ya. Kalau ilmu yang kita pelajari selama ini adalah kita sedikit demi sedikit, sepotong-sepotong belajar ilmu ini, fikih, akidah, terus baru nanti terkumpulkan ilmu ini menjadikan kita kenal Allah, sampailah kepada ilmu makrifat. Ini banyak yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah, dan kita saat ini pun belajar ilmu itu untuk sampai kepada ilmu makrifat, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang kita belajar ini untuk makrifat kepada Allah. Makanya ilmu kasbi, ilmu kasab, ilmu yang dicari dengan cara usaha kita, belajar dan belajar, dan itu betul cara yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belajar, nanti Allah akan kasih, baru nanti Allah berikan ilmu hakikat, ilmu makrifat atau ilmu laduni. Ada yang kedua adalah Allah berikan kepada seorang hamba ilmu laduni terlebih dahulu. Ilmu laduni, karena ilmu laduni bagi seorang kekasih Allah seperti wahyu yang diberikan kepada Nabi. Cuman bedanya manusia tidak mendapatkan wahyu. Artinya apa? Diberi mujmalatan global. Wahyu baru nanti disarai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau para ulama mendapatkan ilmu laduni, makrifat kenal Allah, baru nanti dijelaskan oleh perilakunya. Perilakunya satu demi satu. Sehingga perilaku kekasih Allah itu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada wali itu bodoh. Enggak ada wali goblok. Tidak ada wali itu bodoh, tidak mungkin. Sebab kalau wali itu bodoh, Allah akan ajari karena kekasih Allah. Makanya itulah ada sebagian orang mungkin tidak menuntut ilmu, akan tapi tiba-tiba Allah beri ilmu laduni, menjadi alim dia. Lah, menjadi mendapatkan ilmu laduni, lah ini diingatkan oleh para masyayikh. Lah ini loh, dunia ini sering menjadi musibah bagi pemalas. Bagi pemalas sudah ngaku-ngaku sok dapat ilham, wahyu laduni, pemalas nggak mau belajar. Ini adalah dunia iblis itu maksudnya. Makanya di situ ada rambu-rambunya. Orang tidak boleh seenaknya ngaku-ngaku dapat laduni apa? Bapaknya kiai, anaknya males, main sana main sini, bapaknya mati laduni, bahlul jadi kiai. Ada laduni diperoleh dengan cara berijtihad, belajar rajin sampai nggak tidur, puasa, sholat, dapat ilmu. Ya, memang ada orang yang tiba-tiba diberi oleh Allah. Boleh ente ngaku ilmu laduni, tapi ini rumusnya sebut dulu. Baru setelah itu apa? Bayannya. Itu adalah perilakumu. Tidak boleh dalam bentuk pengakuan aku mendapatkan laduni, aku sudah sampai kepada Allah, kenal Allah. Baru diterjemahkan ilmu yang global mujmalatan ini oleh perilakumu satu demi satu. Gimana hubunganmu dengan tetanggamu, gimana hubunganmu dengan istri, diterjemahkan. Karena apa? Allah berikan ilmu kepada hamba tersebut. Lah baru nanti beda kalau tadi. Kalau kita kan dari ngumpulin ilmu, baru kita mendapatkan ilmu banyak. Ada ini Allah beri global dulu, baru nanti dirinci. Kalau kita mendapatkan ilmu yang wajar namanya kasbi, kita nyicil ilmu, belajar sini sana sini, baru nanti kumpul ilmu, lalu menyampaikan kita kepada kenal Allah, ma'rifat Allah. Tapi ilmu laduni ini, makanya Imam Ibn Attal As-Sakandari menyebut ini agar orang tidak main-main.